Assalamualaikum. So hari ini kita akan sambung lagi bab mengenai nutrisi dan pencernaan, sistem pencernaan manusia, iaitu pada minggu lepas kita dah habis sampai penyerapan. Hari ini kita nak pergi tengok pula kepada asimilasi. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan asimilasi? Molekul ringkas hasil pencernaan seperti glukosa, asid amino serta asid lemak dan gliserol diserap ke dalam virus akan mengalami proses asimilasi, iaitu pengagihan dan penggunaan molekul tersebut untuk kegunaan tubuh badan. Okey, jadi bila mana makanan ni dah diserap, maaf saya, bukan makanan, dia dah jadi glukosa, dah jadi asid amino, dah jadi asid lemak, kan? Maksudnya dia sudah pun dicernakan. Istilah yang lebih tepat, dia hidrolisiskan. Jadi dah jadi molekul-molekul kecil. Setelah dia diserap melalui virus, dia akan pergi ke mana? Pergi ke seluruh badan lah, kan? Dia akan dihantar ke sel-sel yang memerlukan makanan tu, kan? Yang memerlukan makanan. Contohnya sel-sel otot, mereka memerlukan glukosa, kan? Supaya dapat menjalankan proses kehidupan lah, proses metabolisme sel dan sebagainya. Dan otot ni dia memang memerlukan glukosa. Sebab apa? Glukosa ni sumber tenaga. Okey, hati adalah organ terlibat dalam proses asimilasi dengan mengawal atur paras glukosa darah, pendiaminaan, penyimpanan nutrien dan detoksifikasi. Jadi hati ni adalah organ yang penting. Selepas sahaja darah, maksud saya dah diserap tu masuk ke virus. Virus ni dia akan hantar masuk ke dalam darah. Okey, bila mana dia masuk ke dalam darah, urat satu ada melalui satu darah ni, salur darah ni, dia akan pergi ke organ hati dulu, kan? Dia akan pergi ke organ hati, dan organ hati inilah yang melakukan proses-proses pengawal aturan. Okey, ni kita punya organ hati ni. Okey, daripada usus ni, virus dari sini dia akan masukkan ke dia akan pergi ke salur-salur darah. Salur darah ni akhirnya dia akan pergi ke mana? Ke yang salur darah yang paling besar sekali, kan? Salur darah ni dia akan pergi ke hati dulu, kan? Hati ni dia akan mengawal atur. Maksudnya kalau dalam ni, kalau kamu macam gula kamu ambil terlalu banyak, contoh, terlalu banyak, jadi suatu lah gula dalam darah kamu akan jadi meningkat. Jadi hati ni dia bila mana dia dapat kesan, okey, dia akan kawal atur lah. Contohnya pankreas, kan, akan keluarkan lagi banyak insulin, untuk menurunkan paras glukosa. Kemudian glukosa ni akan ditukar kepada glycogen. Itu proses tu semua ni berlaku di dalam hati. Supaya apa? Supaya gula tu tak terlalu tinggi. Memang selepas kita makan, gula dalam badan kita akan tinggi. Jadi yang akan mengawal atur menukarkan gula ni kepada glycogen, glukosa kepada glycogen ni, organ tu adalah organ hati. Dia akan tukarkan glukosa kepada glycogen, simpan dalam hati. Jadi dia akan gunakan bila mana diperlukan. Sebab itu sekiranya ada yang kamu makan tu, dia ada toksik, kan? Jadi liver ataupun hati ni dia akan melakukan proses detoksifikasi. Maksudnya dia akan turunkan kalau ada makanan tu toksik ke, dia akan jadikan bahan tu supaya tidak toksik. Okey, itu tugas di organ liver, ataupun kita panggil dia sebagai hati lah. Bukan hati. Okey, sekarang ni masalah kita sekarang ni, kita keliru antara hati mana satu. Hati jantung tu ke hati, sebab bahasa Melayu okey, sebenarnya lebih kepada bukan hati yang jantung yang kamu faham yang bentuk love tu bukan yang bentuk love tu, bukan. Ni hati ni, organ hati ni Ni organ hati. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia liver. Ini bahasa punya pasal lah. Bahasa punya pasal. Jadi organ hati sebenarnya yang ini. Ini organ hati. Yang organ yang bahasa Inggeris dia hati tu, heart tu, yang mengepam darah itu lain. Itu lain. Itu kita panggil, bahasa Melayu kita panggil dia jantung.
Tapi yang ni kita panggil, bahasa Melayu kita panggil dia sebagai hati. Bahasa Inggeris kita panggil dia liver. Okey. Bukan siapa, takut kamu keliru. Saya terangkan awal-awal. Okey, pengawal aturan gula dalam darah. Hormon insulin menggalakkan penukaran glukosa berlebihan kepada glikogen untuk disimpan di dalam hati. Apabila paras gula darah menurun, hormon glukagon menggalakkan penukaran glikogen kepada glukosa. Jadi itu fungsi hati, dia akan simpan glukosa ni, kan? Dalam bentuk glikogen. Glikogen ni bila mana dia diperlukan pula, gula dah kamu pula kurang makan, gula ni pula diperlukan, jadi dia di bahagian hati juga dia akan pecah balik glikogen ni kepada glukosa untuk kegunaan tubuh badan lah dan sel-sel yang memerlukan. Okey. Lepas tu kita ada tengok pula lagi penyimpanan nutrien. Hati menyimpan vitamin larut lemak, kan? Vitamin larut lemak sebenarnya disimpan di bahagian hati, iaitu vitamin A dan D serta vitamin larut air B12. Vitamin-vitamin ini disimpan di dalam hati, organ hati. Okey, hati juga menyimpan ion mineral seperti besi dan kalium. Jadi mineral ni pun disimpan di bahagian hati juga. Okey. Pendiaminaan, apa dia pendiaminaan? Okey, sebenarnya dia melibatkan protein. Okey, asid amino yang berlebihan diangkut ke hati melalui proses pendiaminaan dan ditukarkan kepada amonia yang bertoksik. Okey, amonia ditukarkan kepada urea dan disingkirkan melalui urin dan peluh. Okey, jadi bila mana asid amino ni dia terlalu banyak, kan? Dia terlalu banyak, dia akan kita tak perlukan banyak pula tu, kan? Bila mana kamu dah makan terlalu banyak juga protein, jadi dia kena buang lah asid amino ni. Dia tak kena buang. Dia tak boleh simpan banyak-banyak. Sebab pun badan kita ni dia hanya akan ambil benda yang perlu sahaja. Dia akan ambil benda yang perlu sahaja. Kecuali contohnya kamu buat bina badan contohnya, kan? Bersenam, nak dapatkan otot yang besar contoh. Jadi kamu memerlukan asid amino yang tinggi untuk membina protein, membina sel tubuh badan. Tapi kalaulah kamu maksudnya bukan ahli bina badan apa ke, kan? Kamu makan asid amino, kamu makan protein banyak, bila mana masuk dalam badan, dia akan tukar jadi asid amino. Asid amino yang banyak dia akan buang, kan? Dia akan buang melalui proses pendiaminaan ni, kan? Yang mana asid amino diangkut ke hati, lepas tu dia akan tukarkan melalui proses pendiaminaan, dia akan tukarkan kepada amonia. Tapi amonia tak boleh simpan, dia kena buang. Sebab apa? Sebab dia toksik. Jadi amonia ni akan ditukarkan kepada urea, kemudian disingkirkan melalui air kencing. Urin ni air kencing dan peluh. Okey. Kemudian last kali, detoksifikasi. Detoksifikasi ni maksudnya apa dia? Bahan-bahan bertoksik akan diangkut dan juga akan dibuang, kan? Okey, bakteria yang fagositosis akan dimusnahkan oleh sel-sel fagosit dalam hati. Maksudnya kalau macam ada bakteria dekat usus, dia masuk dalam darah, pergi ke hati, jadi hati ni proses dia akan nyah toksik, kan? Dia akan buang, kan? Okey, bahan bertoksik diangkut oleh darah ke hati untuk diubah secara kimia kepada bahan tidak bertoksik untuk disingkirkan. Jadi bahan bertoksik, contohnya kamu ambil bahan bertoksik, yang herba ke, jadi dia masuk dalam darah, kemudian dia akan dihantar ke hati. Hati akan campur-campurkan bahan kimia dia. Supaya apa? Supaya bahan kimia tu akan jadi larut air, mudah untuk dia melarut dalam air kencing dan dibuang melalui air kencing. Okey, ini adalah saya terangkan melalui gambar pula, kan? Dan melalui gambar yang kamu tengok tadi, yang saya terangkan tadi, mungkin ada kurang faham sikit, kan? Seperti mana kamu tahu, bila mana makanan sudah pun dicernakan dan dihidrolisiskan menjadi bahan-bahan yang lebih ringkas, kan? Dia akan diserap oleh virus dan masuk ke dalam darah.
Jadi bila mana dah masuk dalam darah, dia akan dihantar pergi ke hati. Contoh bagi sini ni apa ni? Glukosa, asid amino masuk dalam virus. Kalau lipid dia masuk dalam apa? Dalam bahagian mana? Laktial laktial. Benda yang larut dalam lemak ni dan bersifat lemak, dia akan masuk melalui laktil. Kalau yang larut air ni, contoh glukosa, asid amino ni, dia melalui virus dan pergi ke kapilari darah. Dan kapilari darah lama-lama dia akan cantum, dia pergi ke salur darah yang lebih besar dan sekali dia masuk ke sini. Masuk sini pergi ke organ hati. Bila mana dia pergi ke organ hati, okey, jadi kamu tengok sini, glukosa bila mana terlalu banyak, dia akan ubah kepada glycogen. Dan bila mana diperlukan oleh sel untuk respirasi sel, untuk sel bernafas, untuk sel melakukan metabolisme, enzim, pergerakan, semua itulah. Dia perlukan tenaga, dan tenaga itu adalah glukosa. Tenaga ni akan digunakan untuk respirasi sel. Jadi glycogen ni akan ditukar balik kepada glukosa melalui hormon glukagon. Yang ni glukosa pergi ke glycogen, kita pakai hormon insulin. Okey. Kemudian kalau macam asid amino ni pula, bila mana terlebih, badan kamu tak pakai, badan kita ni dia akan ambil benda yang perlu sahaja. Kalau terlebih dia akan buang. Kalau terlebih dia akan buang. Jadi contoh, saya bagi contoh tadi, contohnya ahli bina badan lah, dia perlukan asid amino untuk pembentukan protein, untuk membentuk otot-otot yang besar. Jadi kalau kamu tak perlukan asid amino yang tinggi pun, tak perlukan asid amino yang tinggi, badan kamu akan tukarkan kepada urea, dan dia akan singkirkan melalui urin dan peluh. Ataupun kalau sel kamu nak pakai, dia akan hantar ke sel. Okey. Kemudian dia tunjuk sini lagi, apa ni? Ditukarkan kepada fosfolipid untuk membina membran. Ini terjadi pada lipid. Lipid ni memang diperlukan untuk membina membran sel. Dan juga ataupun lipid ni akan disimpan ke mana? Ke tisu adipos di bawah kulit. Bila mana kamu terlebih makan, itulah yang berlaku kepada mereka yang berbadan besar, obes. Sebab apa? Sebab dia terlebih ambil lipid. Contohnya lipid ni banyak dalam daging haiwan biasanya. Daging haiwan, lembu, semua tu yang kamu makan, yang berlemak tepu ni, lipid-lipid ni dia akan pergi ke bawah kulit dan disimpan sebagai tisu adipos. Okey. Ini adalah ringkasan bagaimana asimilasi dilakukan. Okey, ini proses asimilasi, yang mana proses di mana makanan ataupun bahan yang telah ringkas, molekul-molekul ringkas dia pecahkan daripada makanan ni, akan dihantar ke bahagian-bahagian sel yang lain, bahagian dalam tubuh badan kita untuk digunakan. Okey, melalui proses-prosesnya, kamu tengok glukosa, okey, digunakan sebagai substrate respirasi utama dan dioksidakan bagi membebaskan tenaga, air dan karbon dioksida. Jadi, sumber tenaga kepada manusia ni sebenarnya adalah glukosa. Kita perlukan glukosa untuk tenaga. Okey, glukosa berlebihan ditukarkan kepada glycogen dan disimpan di dalam hati. Kalau terlebih sangat, memang kita akan hati akan tukarkan dia kepada glycogen. Dan bila mana diperlukan, dia akan tukar balik. Tapi kalau kamu banyak sangat, okey, glycogen ni bila mana terlalu banyak, berlebihan dalam hati, dia akan tukar juga. Dia akan tukarkan kepada lipid. Sama ada ditukar pada glukosa, dan glukosa ni kalau berlebihan, dia akan tukar juga kepada lipid. Jadi kalau makan banyak pun contohnya karbohidrat, nasi, banyak kamu ambil, jadi badan kita akan tukarkan gula tu kepada glycogen. Tapi glycogen banyak sangat, dia akan tukar balik jadi glukosa untuk kegunaan sel. Tapi kalau terlebih banyak, dia akan tukar menjadi lipid lah. Sebab tu badan kita akan besar lah bila mana kita ambil karbohidrat. Okey, asid amino pula digunakan untuk mensintesis protein, untuk menghasilkan protoplasma. Protoplasma ni apa dia? Yang terdapat pada sel itulah. Terdapat pada sel, contohnya nukleus,
nukleus, kita panggil dia membran, cytoplasma, nukleus, semua tu perlukan protein ya. Okey, pertumbuhan dan membaik pulih sel. Contohnya luka, dia perlukan pembaik pulih, protein diperlukan. Okey, digunakan untuk mengsintesis enzim dan hormon. Okey, itulah kegunaan protein. Digunakan untuk membentuk hemoglobin dan sel darah merah dan mensintesis protein plasma. Okey, asam amino berlebihan diadiminasi membentuk urea, dan urea tu akan disingkirkan daripada tubuh badan kita menggunakan urin. Caranya urin ni adalah kita kencing ataupun melalui peluh kita. Okey, kalau asid lemak pula, asid lemak dan kolesterol, daripada lemak dipecahkan jadi asid lemak dan kolesterol, ke manakah mereka? Okey, asid lemak dengan kolesterol ni dia adalah sebenarnya substrat respirasi utama. Kan? Dan merupakan simpanan tenaga utama dalam badan kita. Badan kita sebenarnya kita menyimpan tenaga dalam bentuk lemak. Kan? Dalam bentuk lemak. Okey, dikondensasi kepada fosfolipid membentuk komponen membran plasma. Kan? Jadi plasma membran dia tu sebenarnya terdiri daripada lipid ya. Membran ni yang kamu tengok ni, membran ni. Kan? Dia sebenarnya terdiri daripada lipid. Kan? Keliling ni membran ni dia terdiri daripada lipid, dan lipid memang diperlukanlah untuk pembentukan membran. Okey, lemak berlebihan disimpan dalam tisu adipos di bawah kulit dan di sekeliling organ dalaman. Kenapa organ dalaman ni dia perlukan lemak untuk disimpan keliling dia? Sebab lemak ni dia sebagai absorber. Absorber. Organ dalam badan kita ni sentiasa bergerak-gerak. Dia perlukan absorber. Antaranya lemak lah, kan, yang akan memastikan organ badan kita ni berada pada tempatnya, tidak berlaku geseran terlalu banyak, dan juga dia akan protect, lindung, kan. Walau bagaimanapun, sekiranya lemak ni disimpan terlalu banyak, ia akan menyebabkan obesiti, dan sudah tentulah akan menyebabkan lebih banyak penyakit.